أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita masuk muka surat 570. Iaitu tentang pengiktibaran dan pengajaran yang diambil daripada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Sesungguhnya peristiwa kemenangan yang agung itu mengandungi banyak dalil serta hukum yang harus anda perhatikan. Berpeganglah anda dengannya. Kami sebutkan sekadar yang boleh mengenainya seperti berikut. Pertama, apa yang berkaitan dengan perjanjian damai sementara Hudaybiyah dan yang membatalkan perjanjian itu. Jadi perjanjian Hudaybiyah ni berlaku ketika mana Nabi nak pergi buat umrah setelah Nabi bermimpi. Ya. Tapi disekat dan ditahan. Akhir sekali, pendek cerita, berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam perjanjian itu mengandungi beberapa perkara penting, antaranya ialah termenterainya perjanjian perdamaian, tidak berperang selama 10 tahun. Dan umat Islam tak boleh buat umrah pada tahun itu, dia buat tahun kemudian. Dan apakah yang menyebabkan perjanjian itu terbatal? Disebabkan kerana pengkhianatan kafir Quraisy. Dia memerangi Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kepada umat Islam di Madinah. Baik. Yang pertama dia kata, perjanjian tu apa yang menyebabkan dia terbatal? Pertama dia kata kisah ini menjelaskan bahawa yang menyebabkan Makkah ditawan adalah berpunca daripada perjanjian gencatan senjata sementara antara pihak musyrikin Quraisy dengan pihak muslimin. Jadi sebenarnya Fathul Mekah ni sebenarnya sudah ada di dalam bibit-bibit perjanjian itu. Allah Ta'ala dah rancang lebih awal. Sebab tu bila Nabi balik dalam peristiwa Hudaybiyah, perjalanan itu turun ayat surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Perjalanan nak balik sampai ke Madinah. Menunjukkan bahawa Allah ceritakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberi kemenangan kepada kamu, kemenangan yang nyata. Maknanya isi kandungan itu memberi maksud yang tersirat bahawa Islam akan menang dalam masa yang terdekat. Berlakunya pembukaan kota Mekah. Itu sebenarnya isyarat. Sebab tu perjanjian ini tengok dari segi zahir, mata kasarnya merugikan Islam. Sehingga kan Sayyidina Umar sendiri tidak boleh menerima. Tak boleh nak terima. Abu Bakar diam je. Dia pergi tanya Umar pergi tanya Abu Bakar. Kamu boleh puas hati tak dengan ni? Tak. Dia kata yang buat perjanjian ni Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat sudah pasti yang terbaik. Aku setuju. Ada Abu Bakar lain.
Umar dia protes. Sehingga kan para sahabat dia protes sampai mereka ni tak nak ikut kata Nabi. Nabi suruh bercukur rambut, dia tak nak ikut. Kerana apa? Silent protest. Rasa tak puas hati, sungguh-sungguh tak puas hati. Dia bukan kerana masalah dengan Nabi, maksudnya dia tak puas hati tu kerana seolah-olah beri kepala kepada orang kafir Quraisy. Beri kemenangan kepada kafir Quraisy secara percuma. Tu maksudnya. Sedangkan Nabi boleh beritahu, dengan perjanjian ini menyebabkan Islam lebih mudah untuk menang. Kadang-kadang ni orang kata politik. Ya, dia panggil apa dia? Al-qatlu khida', al-harbul khida'. Peperangan itu satu percaturan. Satu strategi. Kadang-kadang orang biasa dia tak nampak. Tapi orang yang duduk dalam medan dia nampak. Macam orang main haji, main chess lah tak. Dia bawa kuda ke sini, dia bawa castle dia ke sini. Orang kata kenapa dia bawa kot tu Rupa-rupanya dia nak checkmate kot lain. Kuda kot sini rupanya. Itu dia. Benda macam tu dia kena. Sebab orang duduk di bawah pokok dengan orang yang duduk di atas pokok beza tak? Sangat beza. Orang yang duduk di bawah dia akan nampak mendatar gitu. Tapi orang di atas dia nampak jauh. Gitu. Jadi Nabi ni sebab tu salah satu sifat Nabi ni fatanah. Orang yang nak jadi pemimpin ni dia kena fatanah, bijaksana. Bijaksana. Jangan jadi orang yang jadi pemimpin ni mudah diikat tekak oleh orang lain. Ikut telunjuk orang lain. Ni pemimpin yang tidak boleh jadi pemimpin. Rosak negara. Ya binasalah kebaikan dalam sebuah negara kerana pemimpin yang tak berapa pandai. Jadi dia kata dalam perjanjian itu diisyaratkan jika pihak Quraisy memerangi orang-orang yang dalam lingkungan muslimin. Dalam lingkungan termasuklah yang telah mengikat perjanjian damai dengan kaum Islam. Dia tak boleh nak kacau. Berarti mereka telah memerangi muslimin. Dan dengan sendirinya perjanjian itu dibatalkan. Ini telah menjadikan dalil hukum yang disepakati oleh seluruh umat muslimin. Tak, gitulah. Dengan orang Yahudi pun Nabi buat perjanjian. Walaupun Nabi tahu Yahudi tak boleh pegang janji. Tapi kerana pelanggaran janji itu menjadi lesen untuk memeranginya balik. Jadi orang lain tak boleh nak kritik. Orang lain tak boleh nak mengatakan Nabi Muhammad ni zalim, pergi bunuh ahli negara mereka sendiri. Tak, kerana dia ada dalam perjanjian. Perjanjian tu dah tulis dah. Cara maksudnya macam kita lah kontrak sosial. Kamu kena mengakui Islam sebagai agama. Kamu kena mengakui keistimewaan orang Melayu. Kamu kena mengakui raja-raja Melayu. Kamu kena mengakui sekian. Tiba-tiba salah satunya dia tak nak terima. Maka dengan sendiri kita batal. Boleh halau keluar dah. Boleh halau keluar. Contoh ada. Ikut balik kepada kontrak sosial. Begitulah juga. Sebab kontrak itu merupakan perjanjian. Yang menentukan. Tak tahulah. Ni pula nak bagi pula secara mudah pula kontrak kepada rohiyah lah macam-macam lah. Wallahualam apa cerita tak. Baik, yang kedua, dari kisah ini juga kita dapati bahawa cara serangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Makkah itu menjadi dalil harusnya kepada imam atau ketua muslimin menyerang musuh dengan mengejut. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena belajar sejarah. Bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah mentakbir, bagaimana Rasulullah memimpin bala tentera. Daripada siasah-siasah ini menyebabkan kita ni berpandangan jauh. Rasulullah buat begini, Rasulullah buat begini, Rasulullah buat begini. Ada masanya Rasulullah ni berbentuk pertahanan. Ada masanya ofensif. Serang. Semenjak daripada perang, Nabi ni bertahan je. Tapi dalam perang Khaybar, Nabi pergi serang hendak. Serang. Begitu juga dalam Fathul Mekah. Mereka dah siap-siap dah perjanjian. Kira perjanjian tu dah bagi tahu awal dah.
Kalau kamu cerobohi, siap. Siap. Tak ada dah. Tak ada dah orang kata satu nak bagi tahu tentang semboyan ke, nak bagi tahu tentang perang. Sebab dengan kamu telah meruntuhkan perjanjian itu sendiri, kamu kena siap sedia. Nabi siapkan bala tentera. Bala tentera. Dan tidak ada seorang pun yang kena bagi tahu. Dan Nabi suruh para sahabat, benda ni adalah rahsia negara. Rahsia negara. Tinggalkan satu kes terbocor. Seorang sahabat mengutuskan seorang perempuan untuk hantar surat ke Mekah. Nabi dapat tahu. Diutusnya Sayyidina Ali untuk pergi mengejarnya. Dapat ditangkap. Jadi Nabi boleh serang, tiba-tiba tentera Islam sudah berada di depan Mekah. Orang kafir Quraisy dalam keadaan tak siap siaga. Jadi ada masa-masa tertentu boleh serang hendak. Tapi kita tengoklah dia punya apa panggil? Susu galuh dia. Susu galuh. Macam Nabi serang hendak ke Khaybar. Sebab apa? Nabi tak bagi tahu awal. Sebab benda itu sudah menjadi pengetahuan umum dah. Perjanjian dengan Yahudi. Dengan perjanjian dengan Yahudi, tiba-tiba Yahudi tak khianat. Maka bila khianat, bila-bila masa boleh diserang tanpa diberitahu. Gitu. Dengan syarat musuh telah melakukan pengkhianatan dan memukiri janji. Ni sebab dia. Sebab apa Nabi pergi serang hendak? Sebab syaratnya, kerana kalau kita nak pergi serang hendak secara mengejut boleh. Tapi syaratnya bila musuh dia buat perjanjian, tiba-tiba dia melanggar perjanjian itu, maka secara automatik benda itu telah memberi suatu pengizinan untuk serangan balas ataupun menyerang balik. Tak perlu dah nak buat tawar-menawar. Nabi tak nak tawar-menawar. Abu Sufyan pergi jumpa Nabi. Padahal Abu Sufyan ni bukan orang lain pun dengan Nabi. Walaupun Abu Sufyan tak Islam lagi masa tu. Tapi Abu Sufyan ni dah kira bapa mentua Nabi. Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan. Ya. Jadi anak Abu Sufyan ni awal lagi dah masuk Islam. Masa penghijrahan pergi ke Utopia. Ya, ke apa panggil? Jadi dia dah pergi sana, dia dah Islam lebih awal. Lama dah dia Islamnya. Tapi bila suami dia tu murtad, dia kembali ke Madinah. Oleh kerana Nabi ingat pengorbanannya, jasanya, Nabi ambil dia sebagai isteri. Walaupun bapak dia ni ketua Mekah. Jadi Abu Sufyan pergi jumpa Nabi. Nabi tak hiraukan. Ya, Nabi tak hiraukan. Tegas. Benda ni kena tegas. Walaupun dengan bapak mentua sekalipun. Kebetulan dia bapak mentua Nabi. Kena tegas. Jangan duk main dalih-dalih ataupun bertolak ansur dalam soal keselamatan, dalam soal akidah, dalam soal ketuanan Islam. Itu kena tegas walaupun siapa. Ya. Jadi Nabi pergi serang hendak tu sebabnya mereka telah melakukan pengkhianatan dan memukiri janji. Tidak wajib diberitahu lebih dahulu kepada mereka. Anda juga telah dapati bahawa di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lengkap persediaannya untuk menyerang, baginda berdoa, "Ya Allah, tariklah penglihatan orang-orang Quraisy hingga mereka tidak dapat melihat daku melainkan dengan mengejut berada di hadapan mereka." Allah Ta'ala tutup pandangan mereka. Berita tak sampai. Berita tak sampai, kehadirannya tidak disedari. Tiba-tiba mereka dapati tentera Islam sudah mengepung kota Mekah. Dengan keadaan mereka tidak buat persiapan apa-apa. Terkejut tuan-tuan, terkejut. Tiba-tiba tercengang depan pintu. Nak macam mana? Tak boleh lari, surrender lah. Gitu. Jadi Nabi ni pergi dalam keadaan tak tahu. Dengan seramai-ramai orang tu boleh tak tahu. Hebat perancangan tu. Bukan kecil punya perkara tu. Bukan kecil. Walaupun dulu tidak ada lah media massa ke, tidak ada WhatsApp ke apa ke. Tapi orang Arab ni dia pandai. Dia boleh baca. Dia boleh dapat maklumat-maklumat terkini dan sebagainya.
dengan cara-cara spy-spy yang telah mereka aturkan. Tak. Mereka tahu. Tak. Tapi bab ni tak dapat sebab Nabi sendiri yang mohon pada Allah. Tak dapat dikesan. Hukum ini juga disepakati oleh para ulama. Maksudnya hukum apa? Boleh menyerang hendak tanpa diberitahu. Setelah mereka mengkhianati dan mereka mungkir janji. Setelah syarat tu mereka telah langgar. Itu boleh. Kalau contoh tak buat perjanjian, tak buat apa, tiba-tiba kita pergi serbu, itu salah. Itu salah. Pernah berlaku di zaman Khalifah Islam yang lain. Di antaranya tentera ni pergi serbu ke negara Balkan. Ya, negara Balkan. Ya, akhir sekali menang, pergi serah hendak. Tiba-tiba ketua paderinya membuat petition. Buat petition kau. Dah hantar pada khalifah ketika itu. Dia kata ini adalah satu perkara yang tidak adil. Ya, dia tidak mengisytiharkan perang. Tiba-tiba datang mengepung kami tanpa kami melakukan persediaan. Sepatutnya bagi amaran dulu. Sepatutnya dakwah dulu. Bagi amaran, bagi tawaran, barulah perang. Ini tiba-tiba dia datang perang. Jadi mahkamah pun bersidang dan memberi kemenangan kepada paderi. Paderi pun terkejut. Akhir sekali dan panglima perang mengaku salah. Dan dia diminta untuk keluar daripada negara tu. Setelah dijajah tu keluar. Jadi paderi dan rakyat jelata ketika itu rasa takjub dengan kehebatan Islam. Kerana kesilapan teknik mereka sanggup keluar walaupun dah dijajah. Kerana keadilan Islam itulah menyebabkan paderi ini masuk Islam dan seluruh rakyat jelata pun masuk Islam. Itulah negara Bukhara yang adanya Imam Bukhari dan sebagainya. Mereka masuk Islam tanpa dipaksa. Kerana mereka melihat keadilan Islam. Ya, pegang teguhnya kepada perjanjian. Itulah penting tak? Jadi macam tu lain kira sebab dia tak ada buat perjanjian apa-apa. Ya. Yang ni dia ada buat perjanjian. Dengan Yahudi ada buat perjanjian, dengan kafir Quraisy pun ada buat perjanjian. Tapi mereka telah mungkiri, bermakna itulah orang kata suatu info yang kamu kena tahu. Bila kamu telah membatalkan janji itu, bermakna di situlah bermulanya perang bila-bila masa. Sebab perjanjian itu adalah gencatan senjata. Bila kita menodai perjanjian itu, bermakna gencatan senjata itu terbatal. Bermakna perang berlaku. Ya, perang berlaku. Macam Hamas pergi buat serangan terkejut. Ada orang kata salahkan Hamas. Kena fahamlah. Hamas ni sentiasa diperangi, dibunuh tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Bukan dia serang hendak itu saja. Ya, sedangkan dia telah dinafikan hak tanah dia, negara dia. Diambil dan dijajah oleh musuh, oleh Israel. Lama dah. Dah 70 berapa tahun dah? 75 tahun dah. Dia boleh ambil bila-bila masa sebab hak dia. Yang kamu tu pergi rampas, pergi ambil satu-satu. Kemudian yang duduk kat Gaza tu pun kamu nak rampas lagi. Dan betulan pula pada ketika ini, dia betul-betul nak menghancurkan Baitul Maqdis. Sebab itulah dia lancarkan Tufan Al-Maqdis. Ya, satu gerakan untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Nak harapkan negara-negara umat Islam yang lain semua pakat sokong Israel berlaku. Mesir sokong Israel, Arab Saudi sokong Israel, Jordan sokong Israel. Itulah. Hukum ini juga disepakati oleh para alim ulama. Adapun bila tidak mereka lakukan pengkhianatan, cuma dicurigai mereka melakukan pengkhianatan saja melalui beberapa alamat dan tanda-tanda yang kuat, maka harus kepada imam. Maksud imam di sini pemimpin negara. Ya, pemimpin besar negara. Kalau kita Perdana Menteri ataupun Presiden ataupun Sultan ada yang memerintah sebuah negara tu, atau ketua membatalkan sebarang perjanjian dan tidak boleh menyerang ataupun menyerang dengan mengejut ke atas mereka. Malah mestilah diberitahu kepada mereka terlebih dahulu berdasarkan dalil firman Allah, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh
Fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan andainya engkau merasa takut terhadap pengkhianatan satu-satu kaum, maka hendaklah engkau batalkan janji dengan memberitahu kepada mereka lebih dahulu. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Jadi kalau kita mencurigai, ya, musuh-musuh ni sudah melakukan banyak pengkhianatan dalam keadaan senyap-senyap. Ya, mereka menyeluduk, mereka mencuri maklumat, mereka menghantar spy-spy tertentu, ya, mereka membuat propaganda tertentu dalam keadaan senyap-senyap dan dapat diketahui secara, orang kata, mencurigakan. Jadi kita boleh batalkan perjanjian itu, boleh batalkan perjanjian. Kalau nak berlaku perang, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Kami melancarkan perang supaya mereka juga bersedia. Supaya perlakuan perang itu adalah di antara tentera dengan tentera. Dah. Jadi jangan melibatkan orang awam. Yang kita dah tengok Israel duk tawan. Dah, tepi pantai ada tawan tu, itu orang awam. Mereka dakwa itu Hamas. Hamas kat mana macam tu? Dengan budaknya, dengan orang tua, dengan apa. Dah, mereka tangkap orang awam, kemudian mereka suruh buka pakaian dan sebagainya. Dah. Yakni hendaklah lebih dahulu diberitahu kepada mereka bahawa perjanjian damai dibatalkan dan perang boleh berlaku. Ya, dia kira terminate benda tu. Bila terminate, maka kembali kepada asal. Maknanya boleh serang dan sebagainya. Jadi bila dah diterminatekan benda tu, mana bila-bila masa boleh berlaku. Yang ketiga, dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi dalil. Ya, sebab perbuatan Nabi ini adalah wahyu. Dia menjadi suatu dalil bahawa dengan tindakan sebahagian orang yang memukiri janji sudah cukup untuk dikenakan padahnya kepada semua orang-orang itu, kerana yang lainnya dari mereka tidak membantah secara berkesan terhadap tindakan memukiri janji itu. Lalu Nabi SAW terus berpegang dengan pendapat bahawa pihak Quraisy tidak membantah terhadap pencabulan janji dengan menyerang dan membunuh sekutu muslimin. Bukankah itu sudah cukup menjadi dalil bahawa mereka sama-sama mengambil bahagian dalam memukiri janji? Semua orang-orang Quraisy sudah pun termasuk di dalam perjanjian sementara ataupun gencatan senjata itu kerana mengikuti ketua-ketua mereka. Jadi masa sebahagian daripada orang kafir Quraisy ni pergi serang Bani Khuza'ah, pemimpin-pemimpin Quraisy mengetahuinya dan tak mengambil apa-apa tindakan. Bermakna mereka sudah maklum dan mereka setuju dengan apa yang berlaku. Dah, maka secara automatiknya perjanjian itu dikira dikhianati. Rasulullah SAW telah membunuh semua pejuang-pejuang perang Yahudi Bani Quraizah tanpa bertanya kepada setiap orang-orang pejuang itu adakah dia telah memukiri janji ataupun tidak. Dah. Tak kisah, sebab mereka duduk dalam satu kumpulan dan mereka tahu tentang nilai-nilai dan juga terma-terma janji. Dah. Bila bermakna seorang mengkhianati, maka dikira seluruhnya bersubahat. Tak boleh nak kata kamu setuju ke, kamu ikut sama dengan dia. Dah aku dah. Oh, kalau tanya seorang-seorang pakat tak mengaku. Dah. Jadi mereka ni dikira bersubahat dan dikira hukuman yang sama, dibunuh seluruh Bani Quraizah. Hak mana dah akil balik, ya, yang dah balik dah sebagainya, semua dikira bunuh. Hak ditinggalkannya ialah budak-budak yang belum akil balik dan wanita-wanita sahaja. Gitu, ya. Yang wanita ni pula yang bukan prajurit. Kalau wanita, ada juga seorang wanita dibunuh kerana melakukan suatu tindakan, ya, untuk mencederakan tentera Islam ketika itu. Begitu juga
tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir keluar negeri semua orang-orang Yahudi Bani Nadir, kerana mereka telah melakukan mukir janji yang telah mereka janjikan dengan pihak muslimin. Bani Nadir. Bani Nadir inilah Nabi halau. Lari punya lari, mereka berkubu di Khaybar. Mereka buat kubu yang kukuh di Khaybar. Dan tempat pertanian, ya, dan juga strategik perang mereka. Senjata-senjata dibuat di situ. Dan mereka ni juga melakukan propaganda untuk melancarkan dendam mereka pada Nabi dan umat Islam. Daripada Khaybar inilah Ka'ab, pemimpin mereka, pergi kepada kafir Quraisy dan pergi ke Bani Quraizah, membelaga-lagakan dan juga memujuk mereka supaya bangkit menentang Nabi Muhammad. Bila mereka ni telah buat perjanjian, telah buat tindakan demikian, ya, itu adalah suatu tindakan yang melampau. Sebab tu Nabi arahkan tentera Islam pergi kepung Khaybar. Sebab tu sekarang bila kita duk musuh dengan Yahudi ni, Khaybar ni lah diangkat untuk menyemarakkan balik sejarah Yahudi pernah dikalahkan dalam Islam. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar wahai Yahud. Wahai Yahudi, ingat balik peristiwa Khaybar. Jaisu Muhammad, tentera Muhammad akan datang. Akan datang. Kamu duduk dalam kubu, sekarang pun dalam kubu lah ni. Kat Palestin tu mereka buat kubu hadang antara mereka dengan Gaza. Ya. Kubu batu mereka ni ada senjata yang banyak disapa oleh Amerika dan juga hampir keseluruhan negara Eropah. Duk sebalik oleh oleh Yahudi. Tak apa. Kamu ni berpegang dengan senjata kamu, tak apa. Kami ada Allah. Abraha, dia ada gajah besar, tak ada orang nak boleh halang dia. Sampaikan Abu Muttalib kata, kamu nak serang-serang? Kami ingat, ya, Kaabah tu dia ada tuan dia. La Allah hantar ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sebab itulah sekarang Abu Ubaidah cakap, Abu Hamzah cakap, ya, kami tetap tahankan bumi kami. Kami tidak akan berganjak walaupun selangkah. Walaupun, ya, orang Islam, negara Islam lain tak nak membantu kami. Ya, kami yakin tentang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala nak bantu ni, benda mudah bagi Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan melainkan daripada sisi Allah. Kita baca biasa amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Bawah tu tentang kita bercerita tentang Allah, kita mohon pada Allah supaya Allah memenangkan, ya, alal kafirin, menangkan kita terhadap orang kafir. Menangkan terhadap orang kafir maknanya kita akan berperang dengan orang kafir. Peringkat awal kita akan perang dengan Yahudi dan kita bergabung dengan bangsa asfar, bangsa kulit kuning, bangsa Eropah kulit kuning. Ada yang mengatakan dia datang daripada Rom, ada yang mengatakan dia datang daripada Rusia. Tengok-tengok sekarang macam Rusia. Sebab dia berseteru dengan Israel. Kemungkinan kita akan bergabung dengan dia, berperang lawan Israel. Lawan Israel dan sekutu dia. Dengan Indianya, dengan Britishnya, dengan Perancisnya, dengan Jermannya, dengan Amerikanya. Lawan. Akhir sekali menang Islam. Kalah lenyap habis Yahudi. Bila dah menang, pok-pok Rusia ni ataupun yang bangsa Asfar ni, ya, mereka mengatakan kemenangan tu disebabkan mereka. Disebabkan kerana mereka memacak bendera salib mereka dan memacak satu kayu yang macam salib. Maka bermula pula perang antara kita dengan mereka. Perang pula dah. Perang menanglah Islam. Islam ni dia perang kerana dia cintakan mati. Pok-pok ni dia perang kerana nak hidup. Batu pok-pok Bani Israel ni, Yahudi ni, dia tak boleh, dia takut. Sebab dia perang nak hidup, kita perang kerana nak mati. Lain orang perang nak mati dengan orang perang kerana nak hidup.
Ada. Tu yang dia orang lari litam-pukang tu. Dia kata tembok tak lut. Tentera apa tak tahu ni, macam lut sinar, macam cahaya ni. Datang tembok mereka. Sekarang disebut setiap 5 minit seorang tentera mereka mati. Setiap 5 minit mati. Dah. Tu yang terkecil, terberak popok dia ni. Dah. Bukan main lagi sebelum nak pergi medan perang tu buat parti. Lompat. Lah orang usuh buat balik mati belaka. Dah. Tu yang mereka takut tu. Mereka takut. Gitu. Itu tak ada lagi bantuan daripada tentera, daripada orang Islam yang lain. Kalau ada, lagilah mereka ni lari dan takut. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk, nak tengok supaya umat Islam bersatu ke tak bersatu. Tu je. Selagi tak bersatu, tak datang pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut begitu juga Nabi mengusir Bani Nadir kerana mereka telah melakukan mukir janji yang telah mereka janjikan dengan pihak muslimin. Padahal yang melakukan pengkhianatan itu hanya beberapa orang yang bermiang keladi saja. Tak. Tapi oleh kerana mereka ni duduk dalam kelompok itu, bila satu yang buat, maka dikira semua. Tak. Kedua, hubungan Hatib bin Abi Balta'ah dengan kegiatannya. Ni lah. Seorang sahabat ahli Badar yang cuba nak membocorkan rahsia tentang pelancaran perang yang Nabi lancarkan untuk memerangi kaum Quraisy. Jadi Nabi dah himpun para sahabat, bagi tahu jangan bocorkan rahsia ini. Ya, biar tentera Islam sampai di Mekah tanpa diketahui oleh musuh-musuh Islam. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia melanggar amanat Rasulullah. Dia menulis surat kepada kaum kerabat dia. Ya, Hatib ni tuan-tuan, dia ada lagi keluarga dia di Mekah. Tak. Jadi orang lain keluarga pakat datang Madinah belaka. Dia ni datang seorang diri. Kemudian ada lagi keluarga-keluarga dia di Mekah yang tak Islam. Jadi dia nak bagi tahu, hantar surat tu bagi tahu pada ahli keluarga dia, suruh lari. Ya, dia bukan nak suruh bagi tahu tentang pengisytiharan perang oleh Rasulullah tu, suruh dia heboh-heboh kepada kaum kafir Quraisy lain. Dia ni niat dia nak suruh kaum keluarga dia tu lari. Tak payah duduk kat Mekah lah, nanti mati. Muhammad nak pergi nyerang ni. Aku bagi tahu awal-awal sebab supaya kamu boleh cepat-cepat keluar. Kamu tidak bersekongkol dengan kafir Quraisy. Tu niat dia. Niat dia tu. Ya. Dia kira tindakan dia tu sebagai suatu ihsan daripada dia lah. Tapi dia lupa dengan cara dia buat begitu membahayakan Islam. Dan juga dia telah seolah-olah menjadi pengkhianat pada negara. Tak. Sesungguhnya kita dapat menyaksikan suatu kenyataan baru yang jelas pada nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperkuatkan oleh wahyu daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Kita boleh nampak dari segi karamah ataupun mukjizat kenabian. Kalaulah tidak ada kemukjizatan ini, Nabi takkan tahu. Benda sulit ni, benda yang informasi yang tak dapat orang kesan. Macam mana boleh Nabi boleh tahu? Macam mana? Bila dalam peperangan, satu peperangan, Nabi nak pergi gempur tu, ya, tentera Rom dalam perang satu perang Allahumma salli Muhammad, perang Khandaq, jauh, ya, nak bertempur dengan puak-puak Rom, tentera yang terlatih, tentera yang hebat-hebat, ya. Maka puak-puak Yahudi, puak-puak munafik ni ikut belakang. Ya, Nabi duduk kat depan. Dia duduk bercakap, pelekeh ke Nabi. Muhammad ni tak sedar diri. Nak dia pergi bertempur dengan puak-puak kafir dan puak-puak Rom. Dia ingatkan Rom tu apa? Dah.
Ha. Ya, Nabi patah balik. Nabi kata, kamu kata apa? Cuba kamu kata balik. Dah kami tak ada, kami bawa kosong ni, sembang kari je. Tak ada apa. Ha. Rasulullah boleh tahu. Ha. Tapi perempuan ni memang jenis munafik. Ya, dia tak serik-serik, dia tak serik-serik. Begitulah. Zaman golongan munafik ni sampai ke hari ni ada. Nak tahu antara sifat munafik ni, dia sanggup menjahanamkan bangsa dia sendiri dan berkomplot dengan bangsa lain untuk menjatuhkan bangsa dia sendiri. Ha, itulah munafik. Tak. Ha, diamlah, dia sanggup bersekongkol dengan orang lain yang bukan Islam untuk menghancurkan umat Islam. Tak kebengong macam tu tak? Ha, inilah paling bengong. Tak. Ha, sedangkan umat Islam, sesama Islam ni saudara. Kamu kena saling selamat menyelamat. Sokong menyokong, tolong menolong. Tiba-tiba kamu pergi tolong dengan popok kafir untuk hancurkan umat Islam. Ha, tu yang jahat punya popok ni. Ya, yang Allah jadikan mereka ni, ya, di akhirat kelak paling dasar dalam neraka. Kafir pun dia tak duduk kat dasar. Dia duduk tingkat yang keempat. Innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Ya, orang munafik ni akan duduk di paling bawah dalam kerak neraka. Kerana jahatnya popok ni, ya. Ha. Gitu. Jadi kata baginda kepada sahabatnya, pergilah kamu ke kebun Khakh. Ya, satu kebun, ya, kebun Khakh. Di sana ada seorang perempuan di atas unta. Bersamanya ada sepucuk surat. Ambil surat itu. Detail tu. Tak, macam mana Nabi tahu perempuan ni naik unta pergi di kebun, masa tu mana ada satelit nak pergi teropong seorang-seorang. Tak? Tidak ada orang kata pengesan ke. Tak ada maklumat apa. Tiba-tiba Nabi boleh sebut secara detail. Wahai Sayyidina Ali, kamu pergi. 2-3 orang. Pergi halang perjalanan perempuan ni. Dia duduk di kebun Khakh sekarang. Kamu pergi sekat. Kamu pergi halang jalan dia. Kemudian ambil surat dia. Dan surat tu dia letak dalam sanggul dia. Ha, Nabi sebut dalam sanggul. Macam mana Nabi boleh tahu? Tak? Ha, gitu. Inilah kenabian Nabi. Ataupun kita panggil mukjizat. Soalnya, siapakah yang memberitahu kepada Rasulullah mengenai surat itu dan mengenai pakatan antara Hatib dengan perempuan itu? Sudah tentu tidak lain daripada wahyu. Dan itulah nubuwah. Ya, an-nubuwah, kerasulan dan kenabian. Itu pangkat kenabian sudah pasti dia ada mukjizat. Kalau pangkat kewalian, dia ada karamah. Ya, dia ada karamah. Kalau orang biasa yang beriman, dia dipanggil sebagai ma'unah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Cuma karamah ma'unah ni dia tidak boleh diprogramkan. Dia hanyalah suatu pertolongan Allah dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan tertentu sahaja. Dia tak boleh hari ni minta, esok minta, lusa minta, jadi belaka. Itu bukan. Itu sihir namanya. Tak, macam orang buat bedah batin lah. Tak. Dia kata ni karamah. Karamah apa? Hari ni kamu boleh bedah, esok kamu boleh bedah, lusa kamu boleh bedah. Ya. Dah jadi satu amalan kamu. Tak? Karamah ni dia bukan datang setiap hari. Dia bukan datang setiap kali minta dapat, sekali minta dapat. Tak. Sayyidina Umar ni seorang sahabat yang mempunyai karamah yang hebat. Tapi dia tak tahu yang orang nak bunuh dia pada hari itu. Dia tak tahu. Kalaulah dia ni hebat, sudah pasti dia dapat mengetahui ada orang nak bunuh aku hari ni. Tak. Tapi tak. Karamah tu dia tak mari tiap-tiap masa. Tak. Bila Allah izinkan dia menjadi. Begitu. Ya. Azan.
Baik, jadi tuan-tuan, maklumat yang terperinci terhadap perempuan itu telah diketahui oleh Nabi. Dan itulah dinamakan nubuwah. An-nubuwah ni maknanya tanda-tanda kenabian. Ya, tanda-tanda kenabian. Dan itulah juga merupakan perkara yang menguatkan tanda kenabian daripada Allah SWT kepada Nabi-Nya.
hingga sempurnanya rencana dan rancangan ilahi untuk kemenangan yang teragung itu kepada nabinya dan kepada muslimin. Orang Islam pun dia ada yang Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda kemenangan dan juga pertolongan Tuhan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la wa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina dan jangan kamu rasa rendah diri. Jangan kamu rasa duka cita. Sedangkan kamu adalah golongan yang tinggi jika kamu orang yang beriman. Tak beriman. Allah akan bagi kemenangan. Walillahil izzatu lirasulihi walil mu'minin. Walillah, bagi Allah lah izzah. Izzah di sini kemenangan. Ya. Allah bagi kepada Rasul dan kepada orang yang beriman. Tak. Jadi kemenangan pada kita ni sudah pasti dah dijanjikan oleh Allah. Cuma masanya sahaja. Tak. Kalau kita katalah kejatuhan negara Islam tu 1924. Kemungkinan 2024 ini menggenapkan 100 tahun. Tapi ikut 100 tahun Qamariyah. Ya mungkin maksudnya 100 tahun lebih-lebih sikit gitulah. Ya. Sudah pastilah akan datangnya dan akan lahirnya mujaddid. Setiap 100 tahun Allah akan datangkan mujaddid. Reformis. Ia akan menguatkan Islam. Dia bukan buat mari ajaran baru. Ya, menguatkan kembali setelah mana Islam itu dipandang sepi. Setelah mana Islam itu ditinggalkan orang. Dan Allah datangkan mujaddid, savior ataupun penolong yang boleh menyelamatkan Islam itu balik. Dan mungkin ini adalah mujaddid yang terakhir di abad ini. Dan siapakah dia? Wallahualam. Tunggu dan lihatlah. Kita tetap kena beriman. Ya tak? Beriman. Dan kita kena letak satu keazaman. Kalau dia lahir dia, Nabi kata, hendaklah kamu pergi cari dia dan berbaiat dengan dia. Sebab orang yang tak berbaiat dengan dia akan takut dia akan mengikuti Dajjal. Dah. Ni nak pergi cari Dajjal. Buat apa pergi cari Dajjal? Nabi kata kalau kamu dengar kedatangan Dajjal, jangan kamu pergi. Ya, walaupun kamu rasa kamu kuat iman kamu, nescaya bila kamu pergi dia, kamu akan mengikutinya dan akan terikut dengan syubhat-syubhat yang telah dilakukan oleh Dajjal. Tak payah ikut dia. Baik, kalau tahu je lari cepat-cepat. Lari cepat-cepat. Ya, bergabung dengan umat Islam yang lain. Gitu. Jangan duk pergi. Sebab Dajjal ni bukan habuan kita. Bukan lawan kita. Dajjal ni lawan dia Nabi Isa. Sebab tu dia Dajjal Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Kedatangan Dajjal ni dia lahir di zaman Nabi Isa. Sebab tu di zaman Nabi Isa, Dajjal ni dah berkomplot dengan Rom untuk bunuh Isa ni, Nabi Isa. Tu yang dia nak bunuh Nabi Isa tu. Sebab dia kata kalau tak bunuh sekarang, Isa ni lah, Nabi Isa ni lah akan bunuh dia. Tu dia. Jadi Allah panjangkan umur dia sampai satu masa. Sebab tu Yahudi sendiri dia mengatakan tahun 2024 menggenapkan tahun 76 tahun. Dan mereka telah merancang sampai pada tahun 76 tahun mereka berada di Palestin. Ya, ketika itu mereka menganggap pada tahun itu Dajjal akan lahir. Dajjal akan keluar. Sebab tu mereka beria nak hancurkan Baitul Maqdis pada tahun ni. Tinggal berapa hari dah ni. Mereka nak hancurkan juga. Sebab tahun 2024 mereka akan menjemput ataupun buat persiapan besar-besaran untuk mentabalkan raja mereka ni. Raja mereka ni. Ya. Jadi kita kena yakin dengan janji Allah. Ya, janji Allah. Tapi walau macam mana pun kita kena sentiasa yang dapat selamat ialah mereka yang kuat keimanan dia. Kuat keimanan. Sebab itulah tauhid kena kuat. Kalau tak kuat tuan-tuan, orang lain sambut Christmas, kita nak sambut Christmas. Orang lain nyanyi lagu kor sambut Christmas pun kita nak menyanyi juga. Ni timbul pula kat Sabah ni. Ramai-ramai sekali dengan Kristian duk nyanyi lagu Kristian tu. Ya, lagu Kristian tu lagu apa tu? Ya, lagu itu mengandungi syirik.
mengagungkan Jesus, mengagungkan Maria, mengagungkan Tuhan dia. Ada. Ya Allah, pelik sungguh kita ni. Pakat nak ikut belaka. Ada. Dah tak ada cara lain ke? Ada. Marhaban pakat diserang. Hak pokok kafir buat kamu nak ikut. Ada. Inilah bila kedangkalan akidah kita hari ni, sebelum Dajjal datang dah rosak banyak dah. Dah rosak dah banyak dah. Pakul dah ikut sana ikut sini. Orang nak sambut Krismas, kita pun nak sambut Krismas juga. Ada. Apa kenama ni? Jadi sebab tu yang penting pertahankan akidah. Kuatkan nilai-nilai tauhid. Belajar ilmu tauhid biar mendalam. Dah, sebab tu dalam sifat 20 antaranya ialah apa dia? Ya, Allah ni mukhalafatul lil hawadis. Bersalahan dengan yang baharu ataupun makhluk. Sebab bila datang Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Tuhan apa ni? Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada apa ni? Dan kalau kita belajar, Allah Ta'ala ni, dia takkan sama dengan makhluk. Tapi oleh kerana orang-orang ni tidak ada iman, bila Dajjal kata, aku ni Tuhan kamu. Tak, aku boleh hidupkan balik orang dalam kubur. Maka datang dua orang syaitan, menyerupai bapa dan ayah dia. Bapa dan mak dia. Maka bangkit daripada kubur tu, dia bercakap dengan orang tu, dengan suara mak dia betul-betul, dengan suara ayah dia. Ni ayah kamu, ni mak kamu. Ya, akulah yang menyusikan kamu. Dah. Ayah aku lah. Lah. Dajjal kata, akulah Tuhan yang menghidupkan mak anak ayah kamu. Dah, sembahlah aku. Dah, sedangkan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tuhan apa ni? Boleh dilihat dengan orang. Di mata boleh dilihat dengan anggota, dengan jisim dan sebagainya. Dah. Tu yang paling penting. Pada masa yang sama, kita jangan lupa untuk baca doa. Sebelum tasyahud akhir tu baca doa. Dah. Min fitnatil masihid dajjal. Dah. Begitu juga kalau boleh sebelum tidur, bacalah surah Al-Kahfi. Dah. Handphone ada kan? Buka sikit tulis tu dah. Surah Kahfi. Dia keluarlah. Surah Kahfi. Dah. Atau ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Jangan pula kata pun pemuda Kahfi tu pula Kristian. Mereka ni innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ni pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan Allah menambahkan pada mereka petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim, Allah ribatkan, teguhkan hati mereka sehingga mereka berhadapan dengan raja yang zalim, mereka berani. Tak? Kemudian mereka lari kerana nak selamatkan akidah mereka. Akidah mereka. Itu dia. Baca supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah. Nabi kata setiap umat akan didatangi dengan fitnah Dajjal. Sejak daripada zaman Nabi kata setiap Nabi yang lahir, Nabi yang diutuskan akan memperingatkan umat dia tentang kedahsyatan fitnah daripada Dajjal. Dia bermula daripada zaman Nabi Nuh AS. Sebab daripada zaman tu bermulanya penyembahan berhala. Berlakunya syirik besar-besaran. Jadi bahaya. Sebab tu kita kena baca doa. Dan kalau boleh hafal awal surah Al-Kahfi, ya, ataupun kalau tak hafal boleh kita baca secara bersurat gitu. Yang terakhir, yang kedua, adakah harus menyeksa orang yang dituduh atau disyaki dengan tujuan mendesak supaya mengaku dan mendedahkan perbuatan salahnya? Tak boleh tak kita desak? Ya, bila kita mengesyaki sesuatu, kita desak sampai kita ugut dia. Ya, kalau kamu tak mengaku, aku akan londeh pakaian kamu, contohlah. Setengah ulama membolehkannya, berdalilkan kepada kata Ali radhiyallahu anhu kepada perempuan itu, engkau keluarkan surat itu atau kami tanggalkan bajumu. Ada. Jadi sebab itu satu ugutan. Sebab ini berkaitan tentang keselamatan negara. Dia bukan boleh matikan seorang, satu negara boleh rosak, boleh binasa dah. Jadi dia kena buat satu tindakan, yang tindakan itu ia suatu benda yang dibenarkan, walaupun sampai peringkat macam tu sekali. Sebab ya, dengan itu mereka dalilkan, jadikan dalil membolehkan imam ataupun wakil imam atau ketua menggunakan apa sahaja yang boleh membawa yang bersalah itu membuka rahsia kesalahannya. Sama seperti mereka menjadikan dalil dengan riwayat yang menyatakan bahawa
orang-orang Yahudi telah menggelapkan banyak harta Huyai ibnu Al-Akhtab dalam Ghazwatul Khaybar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudara Huyai, apakah yang dibuat oleh Huyai kepada karung kulit yang dibawa oleh Bani Nadir? Lalu jawab bapanya, telah dibelanjakan untuk kegunaan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin, kerana baru saja masanya, sedangkan harta wang itu banyak. Lalu baginda pun menyerahkan perkara itu kepada Zubair. Zubair menyeksanya, memaksa supaya memberitahu. Setelah diseksa barulah diberitahunya bahawa dia telah melihat Huyai selalu mengelilingi satu runtuhan rumah di sana. Maka pergilah mereka mengelilingi dan mencarinya. Akhirnya didapati karung wang itu berada di runtuhan rumah tersebut. Maknanya ni kalau macam pegawai-pegawai penyiasat, dia ada cara-cara dia. Kita pergi tanya pegawai-pegawai penyiasat yang bertugas. Kalau orang yang bawa dadah ke, bawa apa, sekejap je dia masuk dalam bilik penyiasat, dia akan dapat, dia akan mudah dapat. Salah satu yang biasa dia buat, dia guna cili. Kamu bagi tahu ke tak bagi tahu? Dia ambil segenggam cili, mamah satu, mamah dua, tak lama cakap. Ataupun dia guna sesuatu, dia sebab dia tak boleh pukul takut dapat kesan. Pukul kat punggung, pukul kat badan, nanti dia boleh suruh balik. Dia cocok kat bawah kaki tu. Macam cerita Piramli tu yang kebal tu. Apa nama tu? Jesse King. Banyak peminat sini. Jesse King. Tiba-tiba dia buka sarung kaki tu. Dia tocok. Ada. Ngau. Berlalap. Dapat. Banyak lagi lah rahsia. Takkan saya nak bagi tahu semua dah. Tu sebahagian je dah. Senang je. Bagi dia makan cabai tu. Makan. Taklah mau berasak telinga. Berasak. Lah. Sekejap je tu lah. Sekejap je. Bocor habis. Lepas tu polis mudah je dapat. Mudah dapat maklumat tertentu. Tapi ada kes yang berprofil tinggi. Sampai ke hari ni tak boleh dapatkan. Bukan masalah tak dapat. Sengaja disembunyikan. Takkan tak dapat. Benda-benda yang pelik-pelik kamu boleh dapat. Tiba-tiba bab-bab tertentu. Susah nak dapat dah. Adalah tu. Adalah yang terkena ke apa ke tak. Macam-macam. Gitu. Jadi banyaklah cara-cara dia. Cara-cara dia. Itu maksudnya sebahagian daripada pembahas sekarang membolehkan ini berdasarkan pendapat tersebut kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Tetapi yang sebenarnya yang dipegang oleh setiap imam yang empat, juga boleh kebanyakan para pembahas dan para ulama ialah bahawa tidak dibolehkan menyeksa orang yang dituduh secara syak sebelum tepat kesalahannya dengan lengkap mengikut syarak. Tidak diboleh menyeksa untuk memaksanya supaya mengaku kesalahannya. Orang yang ditomah tidak boleh diseksa selagi tidak jelas dan sabit kesalahannya. Adapun perempuan dan kenderaan unta yang diiringi oleh hatib ke Mekah dan ugutan Ali terhadapnya itu tidak termasuk dalam perkara itu kerana dua sebab seperti berikut. Dua sebab. Panjang pula sebab ni dah. Kalau baca kan panjang pula. Cukuplah dulu dah. Jadi sebab ni nak tahu, kita tunggu tahun depan. Jauh tu. Lama nak dapat tu. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an yustajab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.